Fia Studio. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa azwajihi wa ashabihi wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك يا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Firman Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka yang mengimarahkan rumah Allah ta'ala itu adalah mereka yang beriman kepada Allah. Man amana billah, dan mereka beriman. Man amana billahi wal yawmil akhir, mereka beriman juga pada hari akhirat. Wa aqama as-salah, mereka mendirikan salat. Wa ata az-zakah, mereka mengeluarkan zakat. Wa lam yakhsha illa Allah, mereka tidak takut kecuali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, mereka ini mendapat petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada petang ni, malam ni, alhamdulillah, syukur banyak pada Allah. Dapat lagi kita bertemu. Seingat saya, kita bertemu pada tahun lepas. Lama dah kita terlepas ya. Kita jumpa balik tahun ni. Lah dah kita mai tahun lepas, lama dah. Zulhijjah yang lalu. Hari ni dah masuk Muharram 1445. Masa cepat berlalu. Ada di kalangan kita yang dah balik, yang tak balik lagi pada menunaikan haji. Nak sebut kata apa? Haji pun tak selesai fikir lagi. Tengok-tengok masuk tahun lain dah. Masa cepat berlalu. Hari ni masuk, kalau tak silap saya, pada hari yang ke-6, malam yang ke-7 Tiga Muharram. Lebih kurang lagu tu lah kan, 6 Muharram 1445 Hijriah. Seminggu dah nak, lebih kurang. Baik. Dia apapun syukur kita pada Allah. Sebenarnya kita sebut tahun ni bukan apa. Rupanya ada Allah bagi kat kita ni rezeki umur sampai hari ni. Saya sebut mata tempat, ada orang dia nak jumpa tahun baru, tapi malam tahun baru meninggal dunia. Ada orang dah jumpa sehari meninggal, baru masuk 2 Muharram meninggal, 3 meninggal, 4 meninggal. Kita hari ni 6 pun masih dipanjang umur, 7 masa umur. Maknanya Allah tu masih bagi peluang untuk kita memperbaiki segala kesilapan ataupun mempertambahkan segala persiapan juga. Kerana kita ni tak tahulah berapa hari lagi nak tinggal di atas dunia ni dah. Kalau kita perhati balik
Saya selalu sebut dalam di atas pentas-pentas kita katakanlah ceramah, saya kata orang biasa mati, orang yang ada jawatan pun mati. Buktinya semalam meninggal menteri kita seorang. Maksudnya begitulah. Jadi saya kalau sebut macam ni, ada orang kata ustaz ni penunggang agama. Kita kata nak berpolitik kena ada agama, kena ingat mati. Jadi betul tak politik mati? Mati tak, orang politik pun mati. Selama ni kita sebut macam ni, dia kata ustaz tu semua penunggang agama. Sikit-sikit cerita bab-bab nak kempen agama, main agama. Habis tu nak bawa apa? Kalau tak ada agama, mati esok tak, aku tak selamat tak? Jadi itulah kita fikir, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita sambung balik pengajian dalam kitab Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar. Ini juga salah satu kitab yang boleh mengingatkan kita daripada kita melakukan kesilapan, yakni dosa besar. Yang kita bimbang bila kita berhadapan dengan Allah, segala amalannya tertolak bila melakukan segala dosa. Alhamdulillah, kita sambung lagi dalam bab dosa besar meninggalkan solat pada halaman muka surat ke-41 bawah sekali. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-imam al-hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lalu kita berhenti yang lalu pada moga-moga kita dijauhkan Allah daripada hal-hal yang menyulitkan itu. Kita bicara dah sebelum ni tentang macam mana bahaya akibat orang yang tinggalkan sembahyang ni. Ada seksanya waktu dia di dunia, ada seksa waktu mati, itulah ada juga seksa dalam kubur. Jadi hari ini kita sambung pada yang bawah tersebawah sekali, dan pada riwayat yang lain disebutkan. Betul tak? Baik. Qala musannif rahimahullah, kata musannif, dan pada riwayat lain disebutkan, maka orang yang menyia-nyiakan solat itu, ataupun kita sebutkan orang yang mengabaikan tentang solat, ataupun mudah faham kita bab solat ni, dia tak apa kisah. Ada orang dia kisah. Saya ingat kemarin, saya kena perbetulkan ucapan saya. Kadang-kadang saya duduk di Selangor, sebut kemarin, dia faham kemarin dulu, kena pakai semalam. Baru ni kuliah satu di sana pakai semalam, balik main ke Penang tercakap semalam, rasa macam silap pula kena sebut kemarin. Hari ni dah betul, dah lurus dah lidah saya kan. Macam-macam lah kita pergi sini, dia kena pakai semalam. Kalau sebut kemarin, oh 2 hari lepas ya, bukan. Kita kata dia kemarin kami utara, kemarin ni hari ni lah hari kemarin lepas, yang lepas semalam. Kami ada satu program. Saya sebenarnya bukan apa ni, makin elok lagi maklum. Sehari program padat hilang sorak. Jadi serak-serak lagu ni lah. Tak apalah, apa pun saya berpegang, kalaulah Allah uji sikit pun saya dah tewas. Takut nanti saya tewas dalam kubur, tak ada persiapan. Nah, kami lalulah di satu tempat, naik motor ramai-ramai lah, kita kata ada konvoi. Kami punya tempat persinggahan kami waktu asar tu di masjid. Maknanya seluruh peserta konvoi itu singgah solat di masjid. Waktu kami lalu di satu tempat ni, ada satu kumpulan. Maklumlah tuan-tuan, fahamlah musim ni semua nak buat program. Grup tu kalut tarik orang, grup ni tarik orang. Musim PRN. Lintas satu padang tu, dia pun duk main bola, pukul 4 lebih, kat asar. Kita fikir balik, main bola waktu-waktu macam tu, asar masuk lagi, confirm payah nak tinggal padang bola. Dan betul, saya tak mengatakan saya fitnah. Saya jumpa seorang haji ni. Haji ni duduk dalam program padang bola. Dia ada 2 haji, satu haji pengurusi, satu haji timbalan pengurusi. Dia pun pecah 2.
Haji pengerusi duduk di padang bola dengan satu grup. Haji timbalan duduk di masjid dengan satu grup yang main konvoi. Pagi tadi jumpa haji itu di bank. Ji, tak nampak pun di masjid. Oh, saya kena cover di padang. Secara tak langsung saya kata haji tu geng padang. Haji hak masjid ni geng yang hak main konvoi. Senang faham, dua berbeza lah. Saya kata haji kami lalu hutang kemarin, tengok orang duk penuh padang bola waktu asar. Oh, saya semayang ustaz, haji tu nak selamatkan diri dia dulu. Saya pergi surau di, kenapa haji tak nampak pun di masjid? Patutnya pengurusi tu dia baliklah masjid dia. Oh, dia kata tak, saya pergi semayang di surau berdekatan. Okey, fine. Saya kata tu hak geng yang tengah padang tu. Dia sendiri tak dia nak jawab. Saya sebut kata senang je haji. Ada orang dia buat satu benda, dia akan ingat jalan nak pergi rumah Allah. Ada orang dia buat satu benda, dia boleh lupa jalan rumah Allah. Itu saya nak buat terus terang dah. Secara saya sebutnya mata kasar kita ni nak buat apa benda pun agak-agak kita ingat pada Tuhan yang bagi kat kita atau tak ingat Tuhan bagi kita. Satu kumpulan ni dia pun nak dapat kemenangan dalam satu nantilah 12 Ogos ni, dia pun buat main bola waktu tengah hari sampai ke petang asar. Boleh nak menang, tapi dia pun lupa yang bagi menang tu Allah. Saya sebut dalam bab ni, saya kata kita macam mana pun nak dapatkan kemenangan ke, nak dapatkan apa pun, kita kena ingat Tuhan kita yang bagi kepada kita benda tu. Tak ada satu benda pun yang kita dapat dengan secara tersendiri. Hak tu saya sebut. Saya sebut kat haji, dia kata macam mana? Dia abang nyeri. Macam lembu lah Zah. Saya tak tahu lah haji yang di padang bola tu kata kat geng-geng di tengah padang tu macam lembu, tak peduli apa. Saya kata itulah haji. Patutnya haji pergi duduk geng-geng pergi semayang. Haji hidup pergi lepak geng ni. Haji saya kata depa booking saya Ustaz 2 minggu lah booking. Tak apalah, kiranya haji pun kena booking juga. Tak tahulah pergi support program di Padang ke apa kan. Ni cerita ni berlaku di tempat saya lah, di Kuala Batam. Kita sebut siap dah. Saya kalau sebut benda ni di dalam masjid setengah tu, mereka kata ustaz ni semua bendanya dia nak main agama sehingga dia akan jadikan agama tu habuan dia. Saya kata memang pun bab kita pun sebut dah, orang yang menyia-nyiakan solat. Sia tu tak? Kalau main sampai dia tak peduli tu, sia lah orang panggil. Apa katanya di sini? Nanti dia akan datang pada hari kiamat. Hari kiamat ni hari yang pasti. Sebab kita yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang hidup tu, yang nyawa tu mati. Maknanya jalan tu ada. Setiap orang tu akan melalui jalan itu. Hidup pun hidup, mati pun mati. Akhirnya yang hidup tu kita panggil dunia, yang hari setelah itu adalah yaumul akhir, akan pergi. Memang Allah sebut dalam Quran pun, walal akhirah khairul laka minal ula wal akhirah khairu wa abqa. Hak akhirat ni dia duduk di awal. Nak sebut kata apa? Apa benda pun akhirat dulu, dunia ni sementara. Dunia ni tak kekal. Boleh nak ambil dunia, maka disebutlah kita akan datang pada hari kiamat nanti. Dia akan datang pada hari kiamat dan pada wajahnya tersebut akan tertulis dengan 3 macam jenis tulisan. Akan ada cop lah kita ada. Orang yang jaga wudu, dia bercahaya. Wajah-wajah tempat berwudu ni semua bercahaya. Itu di akhirat. Bagi orang yang sia-sia, yang mengabaikan, yang tak apa-apa kisah tentang solat tersebut, yang pertama, tulisan pertama kata musannif diletakkan pada wajahnya, hai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Allahu Akbar. Malu tak kita waktu tu? Malu mana? Sahabat tu terang sangat malu. Waktu tu semua orang nak Allah puji, tiba-tiba kita dihina. Saya yakin waktu di dunia ni kita sedang mencari juga kepujian orang, tapi kepujian ini sementara. Kita nak cari kepujian daripada Allah di akhirat kelak, tiba-tiba dihina seperti tersebut. Tak payah timbang lagi di muka, orang tahu dah muka ni hak Allah, dia tak kisah.
Agak-agak nak jalan mendadak lagi tak? Nak angkat kepala tak? Waktu tu saya ingat semua turunkan kepala, malu dengan wajahnya, dengan tulisan orang yang sia-siakan solat. Diletakkan, hai orang yang menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak Allah. Allah minta kita buat pada dia, tu hak dia. Wa aqimus salah, dirikanlah salat. Allah minta persembahkan untuk dia. Hak dia kita tak buat, maka ditulis menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua diletakkan tulisan, hai orang-orang, hai orang yang dikhususkan untuk mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di wajah orang yang sia-sia salat ni orang yang disebutkan, hai orang yang dikhususkan, khas, bukan umum dah. Kita kalau tulis tentu jemputan khas, khusus satu. Ataupun kita kata jamuan khas untuk orang kaum ibu ayah di sini saja, tak umum, dalam ni ajalah. Dan ini pula khas untuk mendapat kemurkaan Allah. Sepatutnya kita nak dapat redha Allah, tetapi sia-siakan salat mendapat murka Allah. Kalau murka, kita kata murka raja pun kita dah rasa pelik dah nah. Hari ni isu raja-raja pun habis menjadi masalah dah. Tak boleh sebut 3 ra. 3 ra tak boleh dibincang. Pelik saya. Orang agama tak boleh bincang bab agama. Orang Melayu tak boleh sembang bab Melayu. Jadi payah. Tak tahulah kan. Tak apalah, hal itu biar pergi tepi. Tapi kita nak sebutkan, kalau kita murka pun orang sanggup fitnah, hang ni buat ni kata kutuk hina, sampai mereka mendesak, terpaksa menangkap. Itu saja agenda mereka aja. Saya faham dari sudut ni agenda. Siapa yang berkuasa dia boleh buat apa yang dia nak. Itu agenda biasalah dunia kan. Tak ada masalah bab tu. Baik. Mendapat murka Allah. Allah ni murka maknanya dia benci tak? Dia benci. Kalau dunia dia benci pun, kita tengok orang ni, kalau Allah benci dia ni, hidup tak berkah, tak erti nak ingat akhirat. Ni bahaya ni. Kita takut dalam dunia hidup kita Allah uji seperti itu. Allah uji kita macam mana? Dia bagi kita tak sedap langsung apa yang kita buat hari ni, sehingga kita buat sibuk dengan dunia sampai tak perasan akhirat. Yang ni kita bimbang. Kadang-kadang Allah uji kita hari kenduri cukup dah nah. Kita jadi tuan rumah, Allah takut terlepas salam kau kan. Bukan takat pengantin confirm lah make up mahal. Nak semayang zuhur segera, rugi nak ambil wuduk dah. Tu pengantin, bapa pengantin pun sama, mak pengantin melayan orang. Kejap je Allah bagi baru dapat menantu, lupa Allah dah. Dia erti lupa bukan kata dia tu tak semayang, dia jadi lambatkan semayang, sia-sia tu. Sebab apa hang jadi lambat? Pasal itu orang duk main terapa. Sama macam orang menega, kadang-kadang lagu tu juga. Waktu maghrib pasal malam lagi rancak, bunyi azan dah tu. Akhirnya melayan dah masuk pukul 8, terlupa maghrib belum lagi. Dia senangnya Allah tak lupa. Waktu ingat, kita dengar, kita ingat. Tapi waktu tu kita disibukkan, sampai tahap kita tak sibuk dah, kita terlupa pula. Lah kali tak semayang. Tak tahu kata tak semayang tadi. Kira baik petang tu, waktu petang habis kenduri tu tanya, bang, kita semayang lohak tadi? Tu dia kan. Maknanya apa? Sibuk tak? Sibuk. Malam tu kira duit tu baru teringat, kita tadi dan mayang apa? Dan mayang apa yang tanya? Maknanya apa? Punya hang kalut, ya Allah, tetamu hang tak mana kan. Itu kita takut. Waktu tu sedang Allah bagi kita hati lalai. Dia maknanya dia sedang tolak kita tu. Tolak kamu ke arah duniamu, tolak kamu ambil duniamu. Akhirnya memang kita duduk di dunia itu dengan nyata, sehingga akhirat kita abaikan. Subhanallah. Kemudian disebutkan tulisan yang ketiganya pada wajah orang yang menyia-nyiakan sembahyang, solat. Sebagaimana ditulis di wajahnya ini, engkau di dunia dahulu telah menyia-nyiakan hak Allah, maka hari ini engkau akan putus asa
dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi. Lagi panjang tulisan dia. Hak kedua pertama ni pendek juga. Hak ni letak macam mana dulu hang ni dunia hang sia-siakan Allah, hari ni di akhirat pula hang disia-siakan pula, hang akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita sebut kita besok mati ni kita nak dapat rahmat Allah. Masuk syurga ni kalau Allah tak kenal tak masuk. Walaupun kita kata kan kita dengan amalan banyak, tapi disebabkan kita punya amalan maksiat pun banyak, jadi Allah tu dia tengok kita ni dia tak kenal. Ada orang dosanya banyak, amalan dia sedikit, tapi dia ni ikhlas di akhir hayatnya. Allah nilai pada ujungnya tu, waktu di hari kiamat kelak ni, memberi pada orang, ambillah pahala aku ni, aku tak peduli dah pahala, pasal aku tak layak neraka syurga, aku layak ke neraka. Allah nilai dia punya bagi tu, rahmat Allah tu. Allah kalau dia berkenan dia pilih, tapi kalau tak berkenan dia tak pilih. Sebab tu kita atas dunia ni jangan sampai Allah tarik dari rahmat Allah. Mai malam ni rahmat Allah ayah, mai malam ni rahmat Allah. Allah pilih. Kalau Allah tak pilih, kita duduk di sini pun hati kita berat, kita tak keluar bilik. Kalau Allah tak pilih, kita boleh bagi alasan, dan padahal alasan tersebut tak kuat mana pun, tapi kita menguatkan alasan supaya kita tak main ke. Kalau Allah tak pilih, tetap dia tak pilih. Kalau dia pilih, tetap dia pilih. Pilihan Allah ni rahmat Allah. Dia nak dapat pilih Allah ni, ya Allah kan, Allah tu kalau dia kasih kat kita, dia sentiasa ingatkan kita. Jadual kita 5 pagi jadual apa, dia ingat kat kita. Siang hari dia ingat kat kita, malam hari dia ingat kita. Jadi kita tu duduk dalam hari-hari dalam kehidupan kita ni, dia bagi ingat kata tu benda baik tu, tu benda baik tu, tu benda baik tu. Dia tunjuk ya. Kita nak pi tak pi yang kerja kita. Tapi ada orang Allah tak tunjuk kat dia yang baik-baik. Allah tunjuk kat dia tu tempat seronok tu tempat seronok tu, tempat seronok. Memang dia cari tempat seronok ya. Ini yang kita takut. Kan, kita takut dalam urusannya di akhirat kelak ni, sia-siakan solat, akhirnya diletakkan pada wajahnya tulisan yang begitu hina. Hina mana? Kalau ada tulisan macam ni, 3 tulisan ni, maknanya mereka ni dihina di akhirat kelak. Baik. Lalu disebutkan daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas, ataupun dikenali sebagai Abdullah bin Abbas, nama sebenar dia, radhiyallahu anhuma, dua-duanya diredai Allah, diredai Allah Ta'ala. Sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi juga, dia ni sahabat Nabi. Abbas tu, Sayyidina Abbas pak nakan Nabi. Ada umur mereka ni beza jauh. Waktu Abdullah bin Abbas dilahirkan, umur Nabi dekat 50 tahun dah. Maknanya sepupu yang beza lah. Bayang kau ibu-ibu 50, tiba-tiba ada maksu baru beranak. Maksu ni kira anak mak menakan anak bungsu kali ya, baru beranak pula. Kita nak kena panggil dia pangkat adik gitu ya, tak boleh panggil, suruh dia panggil kita makcik pun tak boleh, dia panggil kita kak lah. Baru 5 tahun dia buat kita kak, kita kata ish dia ni aku 55 lah, kak apa. Nampak macam tu, tapi memang itulah jalanan kita. Dan saya pun ada sepupu saya umur 70 tahun, jadi nampak macam anak menakan. Sampai mereka jadi pening bila main, sebab saya pak saya ni bongsu, mereka anak pak cak. Cak ni besar kali atas kali. Pak saya pun muda baru nak makan. Anak abang kata, saya ni anak pak saya muda, lagi jauh lah. Bila kenduri kenara mai, adalah mai tunjuk. Tu Pak Ngah tu. Pak mana? Abang tu, Abang Wahab. Oh lupa, anak Pak Su. Anak Pak Su dia buat jadi tersilap. Setting tu lari. Maknanya muda kami pun kena panggil abang, mereka panggil kita nama lah. Macam tu Nabi. Jarak mereka jauh, tapi mereka pangkat sepupu. Nabi tetap kasih, walaupun sepupu Nabi, Nabi tetap jaga dia sebagai anak kecil, layan dia macam budak kecil. Baik. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, jika hari kiamat telah tiba
maka didatangkan seorang lelaki yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni cerita hari kiamat lah, ni bukan cerita dunia ni. Dan benda ni kita cerita bukan benda yang hanya rekaan. Memang kita ni akan lalu hari kiamat juga. Bila wallahu a'lam. Lalu Ibnu Abbas cerita hari seorang lelaki yang berdiri di hadapan Allah lalu diperintahkan, disuruh masuk ke dalam neraka. Pergi masuk neraka. Ditulis tentu neraka dah. Neraka. Ingat mereka pula, masuk ke dalam mereka apa? Neraka. Maka dia lalu mengatakan, ya Allah, laki-laki dihadapkan depan Allah yang diperintah masuk neraka ni, dia tanya Allah, ya Allah, mengapakah nasibku jadi begini? Pasal apa aku nak masuk neraka ni? Ya Tuhanku, dia pun kata, kan? Lalu Allah menjawab, kerana engkau selalu mengakhirkan salat dari waktunya. Allahu Rabbi. Ni bukan tak semayang lah, suka hujung-hujung, passion buat lambat. Ingat kita lalu dah zaman tu dah. Semua orang lalu zaman ketika disibukkan dengan dunia ketika itu. Hari ni alhamdulillah Allah sibukkan kita di awal waktu. Alhamdulillah. Dulu kan tak ada telinga, ada agak telinga dah. Tapi buat macam mana? Mata tu duk nampak perkembang hak dunia. Kan? Kalau kita perhati dia elok, Allah bagi kat kita ni mulut satu tak, telinga dua. Maknanya Allah suruh kita dengar lebih. Suruh dengar apa yang aku panggil, aku suruh. Tapi kita banyak waktu tu guna mulut kita cari bisnes, mainlah bincang sikit, mainlah apa, buat tuition. Kan zaman cikgu-cikgu, zaman tuition. Tak habis dengan hari sekolah, hari minggu, kadang malam. Itu dunia cikgu. Dunia geng-geng lain cara lain pula. Habis pejabat, pergi duduk lepak dalam tepi tu kedai, jual terpawai. Zaman-zaman tu, zaman bisnes, dah tambah hadis paket, biasalah. Lalu dah semua tu. Jual telekung, jual apa semua lalu. Sampai hari ni pun ada lagi geng-geng pencet-pencet pun, mereka pun mula lah. Habis semayang subuh, tonggek bungkuk o'clock bonet. Ada apa? Ustaz, belilah satu. Oh, kita pun kena beli kita pun. Tak apalah, tu kira okey lah main masjid. Kita takut dia pergi buka kat tepi bonet, tepi jalan masjid tak main. Tu kita risau. Tapi bagus juga katakan maklum main masjid. Bukan takat dapat pahala, dapat duit, jual laku lah tu. Orang masjid pula, orang baik belakang. Abang pula ni, saya jual murah ni. Orang ni tak murah. Murah beli. Saya pun beli juga. Dia beli pandai. Maknanya ibu ni pandai seorang makcik ni. Sampai dengan saya pun terpukau di subuh hari je. Kira habis subuh pun saya, jarang orang beli baju di subuh hari. Lalu pasal pagi tu kira lagi pukul 8-9 orang buka, dia tak ada. Pas subuh gelap lagi, jual dah. Saya memegang-pegang waktu tu dari 50. Selain berapa? 50. Elok. Jadi tu weh. Kata, pandai maklum. Jangan kak-kak duk main jemput saya kata. Hari-hari aku beli nanti. Kan? Allahu Rabbi. Tapi itu cerita. Maksudnya, Allah jawab balik kat dia, kerana engkau selalu mengakhirkan salat, menghujung-hujungkan semayang dari waktunya. Ini kita fahamlah. Kalau kita tengok jadual semayang, pukul 6-nya subuh, kita ambil contoh semayang pukul 8, contoh maghribnya 3.38, 7.38, semayang pukul 8.30, 8.40, ataupun rapat dengan Isyak 8.52, 8.51 contoh, kita semayang nanti pukul 5 pagi. Bukan tak kira, bukan tak sah semayang tu. Yang tu namanya kita mengakhirkan dengan sengaja. Terlena tak apa, anak ibu nak terlena tak apa. Siang terlena jarang mana, siang memang saja. Malam saya boleh percaya. Macam kemarin dah program saya hari Sabtu, program pagi di Batu Ke, Shah Alam, Batu di Sungai Buaya. Malam habis kuliah maghrib tu terus balik. Ke 9.30 bergerak dari Sungai Buaya tu, di Rawang sana tu, balik sampai di Kuala Batas 1.30 pagi. Pukul 4.30 saat lagi kita mulai.
Waktu tu saya bermain dengan mata, pasal tidur tak cukup. Dan juga 1.30 tu balik tak cakap banyak, tetap kepala pukul 4:20. Waktu tu saya habaq terang, saya hanya harap Allah. Jam pun saya tak harap. Bayang tengok 1.30 dengan kita baru travel tu, dengan badan duk badan memang letih. Waktu tu minta tolong ke Allah, ya Allah, esok aku ada program akan mulai pukul 4:45. Engkau tolonglah, kalau kau nak bagi kau bagi, kau tak bagi kau tak sedap, aku tak sedap. Alhamdulillah 4:20 jaga Allah SWT. Orang perempuan terkejut, jaga ke apa? Siang esok tanya pukul 4:20. Saya kata waktu tu memang Allah kejutkan sendiri. Dia merasa jaga-jaga tu dalam kepala saya 5:20 ke ataupun 4:20. Tengok betul-betul, kalau 5:20 selamat jalan dah. Sat tayah mai tak apa, dia mulai 4:20 saya kata, maknanya Allah tu masih izinkan program tersebut. Saya bersiap, saya sampai habis kira sekali package kira mulai tu. Saya berhenti awal sikit dalam 10-20 minit sebelum subuh untuk prepare nak subuh dah. Ada pula sarapan pagi. Maknanya lepas kira mulai sebelum subuh makan nasi lemak dah. Dia pun bagi khas kira orang kata apa, program kira mulai dan disediakan sarapan. Bukan selepas subuh, sebelum tu masih ada masa. Kita jom kita ke Balai Lentang dulu. Tu dia subuh dah lagi. Makan dah macam sok. Saya pun makan lagi. Kena main dengan badan tak apa nak kemas lagi, rehat dia. Kena nasi lemak lah, dia main lah. Dia berlemak lebih, dia main. Balik subuh tu lebih kurang pukul 7 lah kita datang. Dapat 7.30 rumah. Anak hak saya seorang tu pasti ada fun run program kawasan Pulau Batas. Saya pula waktu fun run dia diamanahkan untuk membaca doa pembukaan. Awal maknanya tak boleh pergi lambat. Kalau pergi lambat ke 10-11 tak kita pun kata siapa nak doa, pergilah. Serentak dengan anak pun nak kena daftar 7.30, saya pun sekali pergi awal. Tempat tu padang, bukannya berbumbung. Mula teduh, lama kuih panas. Kuih panas, duduk tang tu. Kira-kira sampai 1.30 tengah hari. Tak lena tu. Ada pula acara macam-macam. Saya tak terlibat, tak daftar apa pun, masa kita tahu kita tak larat. Ketika itu ada satu program yang menjadi tumpuan, tarik tali. Ramai orang tu tumpu. Yang menarik ada tim gym. Satu gym ni hantar tim, mau badan gini. Memang kita tengok tentera pun takut lah. Badan semua ketul-ketui. Tim tu pun gym juga, lawan gym, final gym lawan gym. Tapi celah nak final tu, kami ni dah orang kata apa, macam urus tia lah program tersebut. Ada satu kumpulan ni awal-awal menang, dia main liga. Tak cukup 3 orang. Pengadil kata siapa nak tolong. Dia pun main bisik kat kakak saya, Ustaz, tolong lah, saya tak larat. Wish, tadi tengok kawan saya seorang tu semangat ingat main nak tolong. Saya kata dia nak tolong, saya tolong. Rupanya tolong tarik tali penat. Wayahlah, kita ingat tarik biasa-biasa. Geng tu lawan tarik, kita tahan tu teruk dah. Depa tarik pi, kita tarik mai, tarik mai. Sampai hari ni lengah habis tulang menang. Kan? Habis mujak menang. Menang tang tu jelah. Bila ada lagi game seterusnya, tarik diri lah. Tak mau main dah, menyesal main. Lepas tu kawan saya pesan kat saya, tu pula Ustaz, gagah main tarik tali. Tahu tak tarik tali ni seminggu baru hilang dia punya lengahnya. Bukan kita angkat barang, angkat tu tak apa. Ni pasal duk lawan mabuk orang ni. Duk dia balik. Dia balik. Kita punya orang ni semua habis. Habis 1.30 tu balik di rumah. Pukul 2.30, pukul 3 ada pula program konvoi gegak penaga. Kena terlibat juga. Saya tak ada nak tak kepala Ustaz. Balik tukar pakaian, mandi siap, yang Zuhur, keluar pukul 3. Program tu konvoi daripada pukul 3 balik di rumah ni kat maghrib. Kira rezeki saya kemarin tak ada kuliah maghrib. Kira baloi lah. Letak lepas mayang maghrib, sepatutnya saya nak pergi lah dengar ada ceramah pula. Datuk Saidan Kasim mai di Penaga. Habis maghrib tu sedap-sedap 11.40. Yang ni yang saya kata tak sengaja. Nak poin saya tu nak tak sengaja tu ya. Punya jauh tarik mai. Pasal letih Robi, padahal saya mamak tu terang, saya memang duduk rehat dah. Habis maghrib tu duduk. Sagi abang kata Paisyak kita pergi lah. Dah janji dah dengan keluarga apa. Tapi buat macam dah sambil duduk menyandak tu 11.30, 11.40.
Bangun-bangun tu agak-agak saya nak tidur balik dah. Saya tak boleh tidur balik lah. Saya kena bangun segerakanlah solat saya. Kalau saya mengatakan tak apa, pukul 5 esok lah, maknanya tu saya saja balik. Sebab saya sedar lah waktu tu saya tak sembahyang lagi. Yang ni yang kita sebut menyia-nyiakan. Nampaklah, fahamlah kita. Kalau kita tertidur tanpa sengaja, itu yang kita katakan memang dia dimaafkan. Tapi ustaz, azan baru tidur, itu tak boleh. Dia biasa, takkanlah kita kata bunyi Allah Akbar tidur sat. Oh, waktu tak aci. Itu kena segera. Kecuali kita kata pukul 12 tu kita tidur khairullah, terlajak pergi pukul 3 baru jaga. Itu lain cerita. Jangan azan baru nak lena, tu tak boleh. Tapi lena waktu nak azan ni syok. Dia main berat mata. Dia main buat balok nak bangkit katil tak larat. Dia main sakit perut. Waktu tu dia main. Buat kata kawan saya, waktu tu syaitan duk berenang dalam perut dia. Dia saya fikir, biar tu syaitan berenang, dia berenang, dia jadi kita pun jadi, hei pasal apa tak lahat apa kawan duk berenang dalam ni. Dia jadi balok. Subhanallah. Baik. Tu cerita laki-laki ni. Jawabnya Allah Ta'ala ni, kerana engkau selalu mengakhirkan solat dari waktunya dan janjimu kepadaku adalah bohong belaka. Janji bila tuan-tuan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, kata dia, kan? Ibadat aku, kata dia. Hidup aku, kata dia. Mati aku, kata dia. Lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Tapi dia sia-siakan. Macam saya kata tadi ni, betulkah kita ni tak sedar? Kecuali tidur memang tak sedar. Bila kita jaga, inilah masalah hati. Hati tu kalau bersih, waktu semayang automatik dia set dalam kepala dia. Tapi kalau hati tu campur dengan kotor, sedak macam-macam campur, waktu semayang kadang-kadang dia buat tak peduli. Ingat, kita ada hari kita ingat, ada hari kita memang jadi lupa. Pasal hati kita ni tak kuat, iman kita tak kemah. Orang iman kemah ni, saya ingat kemarin waktu saya konvoi tu, ada seorang Bilal. Dia Bilal di satu masjid Pekan Menaga. Waktu dia konvoi, dia main selisih dengan kami. Dia tak minta diri dulu. Waktu nak asar, kami pun nak pergi ke masjid tempat lain. Tapi dah dia tugas. Kalau betul lah dia fikir kata, aku ni hari ni saja tak mau pergi ke tempat tugas aku tak mau apa ke, azan ke apa ke, aku tak payah pergi. Dia main tu dia kata, saya minta diri dulu Ustaz, saya nak pergi azan. Saya tengok jam, 5 minit lagi, elok. Maknanya apa? Orang tu fikir. Tapi ada orang masjid dekat, tapi dah Allah bagi dia hati tu lupa pada waktu tersebut. Telinga ni ada dua.